rakam belum ya? Okey, dah start rakaman. Okey, skrin cikgu nampak semua Nur Adina nampak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey, cikgu pun nampak awak. Okey. Okey. Okey, uji kendali 1.4 bersama-sama dengan awak pen merah pen merah. Okey. So kita akan tanda dia punya jawapan yang awak buat lah, jawapan yang awak buat. Okey. Soalan nombor 1 Soalan nombor 1 dia ada A, B, C Ada A, B, C. Okey, Nur Hazwani. Nur Hazwani Hidayatul. Okey, A berapa jawapan awak? Awak mute tu. On kan ni. 6, 9. 6, 9, 36. 36. B. Cikgu, yang A tu 36.79. B 33. 33. Point 3. Point 3. Okey. C. C 0.675. Okey. Cikgu tanya soalan lagi. Balkis, sama tak jawapan ni? Sama cikgu. Sama. Ada siapa-siapa yang tak sama tak? Girl, yang perempuan ni. Ada yang tak sama tak? Aisyah, sama tak Aisyah? Sila Aisyah. Okey, sama. Okey, awak anggap tu maksudnya sama tu. Okey, apabila beban berjisim 300 gram digantung padanya panjang spring menjadi 20 cm. Kira pemalas spring dalam unit Newton meter ni disebut ni Newton meter kan. So bila unitnya Newton meter, pada walhal dalam soalan ini dia bagi dalam unit sentimeter, so apa perlu awak buat? Awak perlu tukarkanlah kepada unit meter. Okey. Tapi kalau soalan dia tak suruh tukar, awak boleh menggunakan nilai unit bagi pemalas spring itu dalam unit Newton sentimeter. Okey. So apa kita akan gunakan? Kita akan gunakan formula ini, F sama dengan Kx kan. F sama dengan Kx. Okey, lepas tu kita masukkanlah dia punya F dia ni. Okey, 0.3 ni kita cikgu tukar kepada kilogram. Okey, 0.3 tukar kepada kilogram kan. F ni sebenarnya dia adalah berat lah. Okey, dia merujuk kepada berat, di mana berat ni kita tahu bahawa formulanya adalah M darabkan dengan G kan. So M dia adalah 0.3 kilogram. Dia dah tukar kepada kilogram. 9.81 dia punya percutaan graviti. Okey, K lepas tu dia punya X. X dia kalau awak tengok sini dia dah tolakkan iaitu 8 darab 10 kuasa negatif 2. Kan? Berapa macam mana dapat 8 tu? 20 tolak 12 kan. 20 tolak 12 dan awak tengok dia dah tukar kepada unit meter. Okey, 10 kuasa negatif 2. So jawapannya adalah 36.79 Newton meter negatif 1. Okey. Jawapan berserta unit yang betul. Markah 1. Okey, B pula. Berapakah panjang spring bila jisim meningkat kepada 500 kan? Kepada 500. Dia buat macam ni 308 500 kan. Awak tak payah pakai je ni pun tak apa sebab apa? Awak dah ada dia punya formula kan. Iaitu F equal to K darabkan dengan X kan. K darabkan dengan X. Okey. So dia punya F dia berapa? F dia adalah 500 tadi. So 0.5 kan. So awak darabkan dengan 9.81 kan. Dia tanya berapakah panjang spring Yang kita kira X ni hanyalah pemanjangan spring. Okey. X tu adalah pemanjangan spring, bukannya panjang spring. Soalan dia tanya panjang spring. Okey. K tadi kita dah dapat, K iaitu 36.79 kan. Lepas tu darabkanlah dengan dengan X. So kita dapatkan nilai X. So awak akan dapat nilai X dia bersama dengan 13.33. Okey. Ini kalau dalam meter awak akan dapat 0.013 ni dia dah tukar kepada sentimeter, jawapannya adalah 13.33 sentimeter
So ni adalah pemanjangan. So panjang spring kan. Panjang spring kan sama juga dengan panjang spring sama juga dengan LO panjang asal spring tambahkan dengan X. So 12 tambah 13.33 so dapatlah 25.33 cm. Okey, markah ke 2 berserta unit berserta dengan unit. Okey. Okey, seterusnya. Betul lah jawapan dia tadi ni. Berapakah jisim beban yang diperlukan untuk memanjangkan spring kepada 30? Untuk memanjangkan spring kepada 30. Memanjangkan spring ni maksudnya untuk memanjangkan spring kepada 30. Apa yang kita faham? Adakah itu X? Ain Syamina, adakah itu X? Untuk memanjangkan spring kepada 30 cm. Adakah 30 cm merujuk kepada X? Apa pandangan awak? Nur Ain Syamina. Lama fikir Nur Ain Syamina. Sekali lagi yang perempuan ni buka kamera oi. Buka kamera. Kau awak tak berkat belajar kan? Buka kamera. Kecuali yang dia punya data dia buka unlimited. Itu tak apa, cikgu benarkanlah untuk dia tak buka kamera. Cikgu tahu ramai yang memang unlimited data ni. Boleh ni tadi. Seminar tadi. Tak boleh. Siti Amira. Apa pandangan awak ni untuk memanjangkan spring kepada 30 cm? Adakah itu X? Tak, saya rasa itu ialah panjang dia. Okey, maksudnya yang ini panjang dia. Maksud dia nak panjang jadi 30 cm kan? Itu maksud dia. Kan? So dia punya panjang asal 12. So 30 tolak 12 awak akan dapat 18 cm dia punya X-nya. Okey. So kita masukkan kan? Kita masukkan dia punya pakai formula tadi kan? Iaitu F sama juga dengan K. K dia adalah 36.79, X dia adalah 18. 0.01 0.18. Okey. 0.18 ke 0.018? Okey, 0.1 18 So yang ini bila awak bila awak darab ni, ini 0.18 ke 0.018? Susah benar. 18. 18 tu bagilah dengan berapa? 18 bagilah dengan 100. Kan itu je kan. So awak darabkan ini kan, awak akan dapat nilai dia adalah 0.6 bukan. Awak akan dapat dalam unit daya tau. Awak akan dapat dalam unit Newton kan. So yang ini F ni sebenarnya dia adalah M darabkan dengan 9.81. Okey. So M sama juga dengan kan. Ni kan. Bila awak darabkan ni cikgu tak pasti berapa jawapannya ni. Kan 36.79 darab 0.18. Cikgu tulis baliklah. 3.9 6.62 Okey, so M sama juga dengan 6.62 Okey, bagikan dengan 9.81. Betul 6.62? Betul. So awak akan dapat jawapannya adalah 0.675 kilogram ataupun 675 gram So ini dia punya jawapan dia, markah yang ke-3. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada Cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu saya ada soalan. Yang kalau B2 saya buat dalam meter boleh ke? Okey, boleh. Dalam unit meter boleh jawapan awak. Iaitu 0.253. Jangan round off kan jangan round off kan. Cikgu nak awak punya tempat perbulan awak tu dia di antara 2 sehingga 4 tempat perbulan. Jangan jawapan awak 0.3. Salah.
Sepatutnya jawapan yang baik dia adalah 0.253. Okey. Apa tu meter? Sepatutnya macam ni. Boleh? Boleh, Izzah? boleh. Tadi siapa? Izzah kan? Boleh. Awak jawab ni ke Izzah? Boleh. Awak tulis berapa? Saya jawab 0.25. 0.25. Okey, 0.25 boleh lagi lah. Kan? Dia 2 sehingga 4 tempat perpuluhan. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, berapakah panjang PQRS apabila beban 8 Newton digantung pada setiap sistem spring 8 Newton. Okey, kesemua spring digunakan adalah super panjang asalnya 12 cm kan. Panjang asalnya 12 kan. Diletakkan beban 2 Newton menjadi panjang spring itu menjadi 15. Maksudnya 15 tolak 3 dia punya X-nya adalah berapa? 3 3 cm. Okey. X adalah 3 cm kalau diletakkan beban 2 Newton. Okey. So sekarang ni diletakkan beban berapa ni? Sebanyak 8 Newton. Maksudnya dia adalah berapa? 4 kali ganda. Kan? Sebab kali 4 lah baru dapat 8. Okey. Okey, so markah kedua, markah ketiga markah keempat kan. Markah keempat ada ditunjukkan 12 cm ni. Ada ditunjukkan 12 cm untuk 8 Newton markah yang keempat. Okey. Tak boleh ni markah yang keempat. 3 cm dulu. Kan? 3 cm markah yang keempat. Kan? Okey, kemudian 12 cm ni markah yang kelima. Okey. Maksud dia dapatkan nilai ni dulu. Dia dapatkan pemanjangan spring itu apabila diletakkan beban sebanyak 2 Newton. Okey. Macam mana awak nak sampaikan tu? Awak tulislah X bagi 2 Newton kan. Adalah sama juga dengan 15 tolak 12, dapatlah 3 kan. 3 cm kan. So kalau X 8 Newton sama juga dengan berapa? 12 cm. Darabkanlah dengan 4 sebab dia 4 kali ganda. Okey. Markah 4 markah 5. Okey, seterusnya. Markah yang ke-6 gambar rajah nombor 1. Okey. Gambar rajah nombor 1 So dia tanya berapakah panjang spring berapakah panjang spring? Maka 20 dia 12 tadi kan. 8 Newton 12. 12 campurkan dengan panjang asal spring. So jawapannya 24. So markah yang ke-6. Okey. Okey, kemudian yang kedua dia letak 2 kan. So yang ini 12, yang ini 12. Panjang asal spring ni 12. Panjang asal spring ni 12. Spring ni dia ada 2 ni kan. So dia tanya berapa panjang Q ni kan. So 12. So ingat panjang spring dia ada 2. Panjang asal spring dia ada 2 kan. Sebab dia susun secara sesiri je ni. Panjangnya dah jadi 2 kali ganda. So 12 dah 24 kan. Yang ini pemanjangan spring 8 Newton, yang ini pemanjangan spring 8 Newton. So jawapannya adalah 48 cm, markah yang ke-7. Okey, kemudian yang ketiga kan, disusun secara selari kan. Disusun secara selari ni kita kena bahagi 2 kan, iaitu yang pemanjangan tadi X yang 8 Newton tadi kan. Dia punya pemanjangannya adalah 12 cm. So kita kena bahagikan dengan 2. Ni X 8 Newton selari cikgu tulis. Awak tulis dalam bentuk ayat pun boleh. Ni cikgu buat bentuk simbol je ni supaya pendek sikit lah cikgu punya ni. Awak nak buat macam ni pun boleh. So dapatlah 6 cm. So pemanjangannya jadi 6 cm. 6 campurkan dengan panjang asal. Panjang asalnya 12. So 12 campur 6. So dapatlah 18 cm. Markah yang ke-8. Okey. Okey, boleh? Okey, kemudian yang keempat pula, disusun ada 2 selari. Okey, kemudian yang dia satu spring lagi secara sesiri. Kan? Panjang asal kat sini dah tentu 12. Panjang asal kat sini dah tentu 12. Kan? 12 dah 24. Okey. Yang ni single. Single ini kalau dia 8 Newton tadi 12. Yang ni tadi 2 ni kalau kita tengok yang nombor 3 tadi sama kan. Nombor 3 tadi pemanjangannya 6 saja. So ada 6 pemanjangannya. Kan? Okey.
So S sama juga dengan 12 campurkan dengan 12 kan, sebab panjang asas spring 12 campur 12 panjang asas spring, campurkan dengan panjang pemanjangan akibat disusun secara sesiri iaitu 6, campurkan dengan pemanjangan tadi selari jadi sesiri iaitu 12 kan. So 12 campur 12 campur 6 campur 12, so akan dapat 42 cm, markah yang ke-9. Okey. Syazlin, betul tak jawapan awak? Yang keempat ni, 42 cm. Syazlin. Tak, salah. Salah. Akilah? Akilah Nazifah? Betul jawapan awak? Saya pakai formula, cikgu. Awak pakai formula? Baik. Saya pun sama. Awak pakai formula maksudnya pemalas spring tu awak bahagikan dengan 2 kan, kalau yang ni lah. Jadi ni, pemalas spring awak bahagikan dengan 2 kan? Betul tak? Akilah Nazifah. Yang mana tadi? Yang mana tadi dia tanya balik kita pula. Tadi awak cakap awak pakai formula, yang macam mana yang awak pakai formula? Saya cari extension dia X. Inilah yang kita buat ni 12 cm ni, memang kita cari X lah ni, nampak ni cikgu tulis. X 2 Newton, 3 cm. Kalau X pemanjangan kalau untuk yang 8 Newton 12 cm, ini pemanjangan dia saja tau. Yang kau kata pakai formula tu macam mana? Kan K sama dengan Fx kan, saya cari X dia. Habis yang cikgu cari ni apa benda? Okey, lepas dah dapat X tu awak buat apa? Saya tambahkan dengan 12. Okey, formula dia F sama juga dengan KX. Okey, lepas tu awak dapatkan X kan? Awak dapatkan X kan? Apa guna kau pakai formula ni? Nak guna apa formula ni? Tak payah nak gunalah, sebab apa dia dah bagi ni? Dia kata panjang asal 12, bila letak beban 2 Newton jadi 15 kan? Kita nak pakai formula apa kan? Sebab apa tu, dia dah bagi dah panjang spring tu kan? Satu lagi kalau nak pakai formula ni boleh sebenarnya. Boleh awak pakai formula ni kan. Apa yang perlu awak buat adalah awak perlu dapatkan K dia dahulu. Dapatkan K dia berapa. So bila dah dapat K, kita tahu kalau dia selari, dia bahagi 2. Dia membahagi 2 dia punya pemalas spring dia. Okey. So kalau yang jenis dia bagi soalan macam ni, awak tak perlu dah lah. Kita kira manual macam ni je. Okey. Cikgu rasa lebih senang kot ni. Kan? Kalau 2 Newton, dia memanjang 3 cm. So dia berkadar langsung sebab dia adalah Hooke's law. Okey. So jadi 4 Newton dia akan memanjang bertambahlah sebanyak 2 kali. Okey, macam tu. Okey. Okey, kita teruskan nombor 3. Okey, nombor 3 ni macam susah sikit. Okey, cikgu nak tanya jawapan ni. Nur Fatanah, berapa jawapan awak soalan A? Nombor 3A. 470.88. Okey, B? Saya tak dapat yang tu. B tak dapat. Okey. Alia Farhana. Sama A sama. B saya pun tak dapat. Samalah tu maksudnya. Tak. Emeline. A 4.71. Ni unitnya apa? 4.71 unitnya apa? Joule. Okey, yang ni unitnya Joule juga kot. Ni lah. 0.12 Newton meter. Meter. Okey, 0.12 meter. Berapakah ketinggian? Betul lah, ketinggian mestilah unitnya meter kan. Okey, ketinggian mesti unitnya meter. Okey,
Okey, ada jawapan lain tak yang nak bagi? Ada siapa nak bagi jawapan lain tak? Dia rasa macam dia betul kan, dan dia nak bagi jawapan. Lagi-lagi B ni, soalan B ni. Seorang pun tak berani. Cikgu kira nombor 3 mesti ada seorang yang bagi jawapan. Kalau tak, cikgu hempaskan laptop cikgu. 24 cikgu. Okey, Cikgu 24. Kalau tak, pecah laptop cikgu ni. Ni 24 24. B jawapan awak. Yang B Ya. B 24 meter. Tinggi 24 meter, okey. Okey. 24 Okey. sentimeter. Sentimeter pula. Okey, sentimeter. Okey. Okey, so nampaknya soalan ini macam betul yang ni soalan ni dia agak advance sikit, so dia cerita pasal tenaga sebenarnya dia cerita pasal prinsip keabadian tenaga. Kan? Dalam kelas cikgu pun cikgu tak ajar ni, cuma cikgu cakap je itu. Kan? So ini adalah prinsip keabadian tenaga. Cikgu nak cerita sikit pasal prinsip keabadian tenaga ni. Prinsip keabadian tenaga dia kata apa? Prinsip keabadian tenaga kan? Prinsip keabadian tenaga. Okay. Principle of conservation of energy. Okay, dia kata apa? Adrini, tahu tak? Adrini, prinsip keabadian tenaga. Apa dia kata? Cepat sikit Adrini, jawab. Okay, siapa yang tahu apa dia prinsip keabadian tenaga? Yang perempuan, girls je. Prinsip keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Okey, Siti Amirah, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Itu je yang awak tahu. Okey, bagus. Dah mencuba. Okey, yang lain siapa nak cuba lagi? Dia kata tadi tenaga tidak boleh dimusnahkan. Okey, Syazwani. Tenaga berubah bentuk. Tenaga berubah bentuk. Syazwani? Nur Hazwani? Tenaga tidak boleh dimusnahkan dan boleh berubah bentuk lain. Okey, sekali lagi girls, tolong buka kamera boleh tak? Okey, apa dia prinsip keabadian tenaga So prinsip keabadian tenaga dia kata apa? Kan? Prinsip keabadian tenaga dia kata apa? Dia kata tenaga tidak boleh dicipta. Kan? Okay, tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Kan? Okay? Tetapi dia boleh berubah bentuk. Kan? Okay, dia boleh berubah bentuk. Kan? Dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okay? Tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Farain. Macam mana nak sebut nama awak ni? Farain. 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 Okey. Farain. Okey. Cuba ulang balik apa dia prinsip keabadian tenaga? Tenaga Tak naklah. tidak boleh. Cikgu tanya kakak awak lah, bukan awak. Okey, semula Farain. Tenaga tak boleh dimusnahkan. Pendek je tadi punyalah panjang cikgu cakap, kan? Lepas tu dia boleh berubah bentuk. Awak nampak tak skrin cikgu ni? Nampak? Nampak? Okey, cikgu ulang balik kau dengar ni. Tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, ulang balik. Tenaga tak boleh dicipta dan dimusnahkan, tetapi dia boleh berubah bentuk balik. Dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Tenaga boleh berubah bentuk pada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, bolehlah tu. Kan? Okey. So cikgu bagi satu contoh Cikgu bagi satu contoh. Okey. Cikgu bagi satu contoh Ini ada satu
satu landasan macam ni, kan? Ada satu landasan, kan? Ada kereta kat sini, kereta mainan, okey? Kereta mainan. Dia berada pada satu ketinggian, kan? Ini dia punya permukaan ni lah, kan? So dia berada pada satu ketinggian ni, cikgu sebut ketinggian dia adalah H. Okey, ketinggian dia H, kan? Ataupun cikgu terus tulislah nilai dia. Nilainya adalah dalam unit, contohnya lah misal kata 5 meter. Kan, 5 meter. Dia berada pada satu ketinggian 5 meter. Kan? So kalau cikgu tanya apakah tenaga yang dipunyai oleh kereta ini sekarang ni? Dia tak bergerak sekarang ni, belum dilepaskan lagi. Mungkin ada penghadang dekat sini, kan? Belum dilepaskan lagi penghadang. So apakah tenaga yang dipunyai oleh kereta ini? Okey. Tenaga keupayaan graviti. Okey, jawapannya adalah tenaga keupayaan graviti. Betul. Tenaga keupayaan graviti ini dipunyai oleh sesuatu objek yang berada pada satu ketinggian. Kalau ditanya apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Tenaga yang dipunyai oleh objek pada satu ketinggian. Yang jawab dalam bahasa Inggeris awak translate sendirilah, kan? Tenaga keupayaan graviti. So dia punya formulanya iaitu mgh. Jisim daratkan dengan graviti, daratkan dengan dia punya tinggi dia. Okey. Itu dia. Okay. Kemudian apa berlaku kepada objek ini? Dia bergerak. Dia lepaskan, kemudian dia bergerak. Dia bergerak kat sini. Kan, contohlah kan. Dia bergerak kat sini. Okay. Titik ni titik A, okay. Ini titik B, okay. Ini titik C. Sampai sini dia bergerak. Okay. Ini titik D, C. Titik C. Okay. So sekarang ni awak tengok kalau cikgu tanya apakah tenaga yang dipunyai pada titik B? Tenaga apa yang ada pada titik B? Tenaga kinetik. Okey, jawapannya adalah tenaga kinetik. Ada tenaga lain tak pada titik B? Tenaga apa? Akilah Farzana. Ada tenaga tak? Tenaga apa yang ada pada titik B? Selain daripada tenaga kinetik tadi. Tenaga haba. Okey. So kita ada tenaga haba. Okey. Kita sebut tadi tenaga haba. Okey. Sebenarnya B ni dia berada apa? Dia masih ada apa? Dia masih ada H. Tinggi. Dia masih ada tinggi. So bila dia masih ada tinggi, maksudnya dia masih ada tenaga keupayaan graviti. Okey. So sekarang ni geseran cikgu abaikan Faham? Geseran cikgu abaikan. So bila geseran cikgu abaikan, tenaga haba ni tak ada lah. So dia hanya ada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti. Okey, kemudian pada titik C pula. Apakah tenaga yang dipunyai pada titik C? Ni dia bergerak B dan C dia bergerak. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, jawapannya adalah tenaga kinetik saja. Ada tak tenaga keupayaan graviti? Tak ada. Dah tak ada sebab dah tak ada ketinggian. Tak ada Kan? tinggi. Dah tak ada ketinggian. Okey. So awak tengok sini Sekarang dia berubah. Pada titik A dia hanya ada tenaga keupayaan graviti. Pada titik B ni dia ada tenaga kinetik dan dia ada tenaga keupayaan graviti. Kemudian pada titik C semuanya telah bertukar menjadi tenaga kinetik. Kalau dia tanya apakah maksud tenaga kinetik? Jawapannya adalah tenaga yang dipunyai pada objek yang bergerak. Itu jawapan kalau dia tanya apakah maksud tenaga kinetik. Yang tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa dia tenaga keupayaan graviti? Tenaga yang dipunyai pada suatu objek yang berada pada satu ketinggian. Okey, dia punya formula dia adalah 1/2 mv kuasa 2. Okey. Kalau cikgu letak kat sini nilai dia adalah 10 joule. Tenaga dia kat sini, tenaga pada titik A adalah 10 joule. Berapakah tenaga pada titik B? Berapakah tenaga pada titik C?
Okey, jawapannya. Cikgu tak sebut spesifik tau. Cikgu hanya sebut perkataan tadi tenaga saja. Kan? Cikgu kena laju sikit ni. Okey, cikgu sebut tenaga saja kan. So cikgu tak spesifik tenaga apa, maka nilai tenaga sini, jumlah tenaga yang ada pada titik B adalah 10 joule juga. Pada titik C berapa? 10 joule juga. Ini yang dikatakan sebagai apa? Tenaga tidak boleh dicipta. Kan? Tapi dia boleh berubah bentuk. Kalau awak tengok bandingkan titik A dengan titik C, tenaga dia sama tau, nilai dia, magnitudenya 10 joule, C pun 10 joule. Tetapi apa dia? Dia dah berubah daripada tenaga keupayaan graviti, dia berubah menjadi tenaga kinetik. Okey. Okey, kemudian pada titik B ni kalau kita tengok, dia masih ada ketinggian, maksudnya dia ada tenaga kinetik dan dia ada tenaga keupayaan graviti. Awak ambil tenaga kinetik ni, awak tambahkan dengan tenaga keupayaan graviti, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 10 joule juga nilai dia. Maksudnya dekat sini, dekat B ni, sebab dia ada ketinggian dan dia bergerak, maka dia akan membahagi dua lah. Kalau contoh tinggi dia 5 meter sini, 2.5 lah misalnya katakan, maksud separuh kan. Kalau separuh, maksudnya separuh lah. Tenaga keupayaan graviti 5, tenaga kinetik 5. Okay. Ini yang dikatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta, tetapi boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okay, boleh? So dekat sini, apa yang cikgu boleh kaitkan titik A dan titik B? Cikgu akan kata E pada titik A sama juga dengan E pada titik C. Tenaga yang ada pada titik A sama juga dengan tenaga yang ada pada titik C. Sebab apa? Nilainya sama, iaitu berapa? 10 joule tadi kan? Belah sini pun 10 joule. Kan? So kalau cikgu tulis dia punya formula, EA ni adalah apa? EA ni adalah tenaga keupayaan graviti. Formula dia adalah mgh. EC ni apa? Tenaga kinetik. 1/2 mv square. Nampak cikgu boleh kaitkan. Okey. Jisim sama, boleh potong, so tinggallah GH sama juga dengan 1/2 V square. Ini hubung kait dia yang kita boleh dapat. Kita ada ketinggian, kita ada G, kita boleh dapatkan hal laju. So hal laju dekat sini ni, hal laju maksimum dia, kita boleh dapatkan berapa hal laju objek tersebut. Tengoklah, bergantunglah apa benda yang ditanya. Mungkin dia tanya tinggi kan, kalau dia tanya tinggi mungkin dia bagi laju kan. Dia akan tanya ikut variabel tersebut. Okay? Tapi perkaitan dia yang ini ni. Ini yang kita nak kaitkan. Yang kita kata tenaga tidak boleh dicipta kan, ataupun dimusnahkan, tapi boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey. So berbalik pada soalan ini. Berapakah tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan di dalam spring? Okey, maksudnya dia ditekan dengan jisim 4 kg ni, ditekan ke bawah kan. So dapatlah, jadilah dia mampat sehingga panjang springnya menjadi 26 kan. So kalau dia tanya tenaga keupayaan kenyal dia berapa kan. Ingat E kenyal adalah 1/2 F darabkan dengan X kan. E kenyal 1/2 KX square. Ini awak kena ingat. E kenyal adalah luas bawah graf luas bawah graf bagi graf F melawan X. Ni luas bawah graf. Okey, so kat sini mana kita nak pakai ni? Kan 4 kg ni adalah dia punya jisim so kita boleh dapatkan dia punya berat dia, maksudnya daya dia lah. So M darabkan dengan G, so dapat berat. Okey, darabkan dengan X, pemanjangan spring dia kan. So awak boleh dapat E kinetik dia. So E kinetik sama juga dengan 4 tadi, 4 kan, 1/2 4 ni adalah dia punya jisim. Darabkan dengan 9.81 kan. Darabkan dengan X. Berapa dia punya X? X dia adalah 0.5 tolakkan dengan 0.26. Cikgu dah tolakkan siap-siap bukan, cikgu dah tukar dia punya unit dia kan, sebab 9.81 ni unitnya dalam meter tau. So meter dalam sentimeter tak boleh. So dia mesti meter juga. So memang kalau dia bagi dalam sentimeter, awak kena tukar. Kan, kena tukar dia punya unit. Okey? Kena tukar unit dia supaya unit dia adalah unit yang sama. So awak tekanlah kalkulator ini, so akan dapatlah jawapannya adalah 4.71 joule.
Betul jawapannya. Okey. Markah yang ke-9, markah yang ke-10. Okey. Markah yang ke-10. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, jika spring dilepaskan, beban 4 kg akan terlontar ke atas. Bila dilepaskan, yang ni dia akan melambung naik atas. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh? Sampai sini ke? Oleh, tertinggal ayat dia kan. What is the maximum height reached by the load? Kan, oleh beban tersebut lah. Kan, oleh beban tersebut. So, berapa tinggi maksimum dia? Ini nak cerita ni kan. Sekarang ni bila dia punya spring dia dah mampat kan. Ni dia punya load dia kan. So, load dia naik atas kan. Mungkin dia naik atas maksimum dia kat sini lah. So, kat sini lah berlaku perubahan tenaga. Pada titik ini kan, so tenaga apa yang ada? Dia ada tenaga keupayaan kenyal. EK je kita tulis. Tenaga keupayaan kenyal. Kemudian bila dia naik ni atas, pada titik ini, iaitu pada halaju maksimum, bukan, pada titik maksimum, maksud turning point dia bergerak sini kan. Kalau baling batu, dia bergerak pergi. Ada satu titik ni di mana V dia sama juga dengan sifar. Bila V sama sifar apa berlaku? Dia akan turun balik jatuh bawah. Faham? So ini yang dikatakan sebagai tinggi maksimum dia yang boleh capai. Okey. Tinggi maksimum yang boleh dicapai. Kan? Maksudnya pada titik ini, pada V sama dengan sifar ni, pada halaju sama dengan kosong, maka itulah memang tak bergerak, dan pada ketinggian itulah yang kita katakan dia mempunyai tenaga keupayaan graviti paling tinggi ya, ataupun ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga E kenyal tadi. E kenyal ni, tenaga keupayaan kenyal ni ditukarkan sepenuhnya kepada tenaga keupayaan graviti. Okey, ini dia punya fahaman dia. Kan? Macam cikgu cakap tadi kan, yang lori tadi kan, sebelum lori kereta tadi kan, dekat atas 10 joule, so dekat bawah 10 joule juga. Sama juga ini. Kan? Kalau EK ni adalah 5 joule, kan, maka EG ni pun dia akan jadi 5 joule. Kalau kat tengah-tengah ni susah sikit nak kira. Sebab kalau dia membahagi sama, okey. Sebab kat sini dia akan ada E gravity campurkan dengan E kinetik. Kan, dia ada tenaga kinetik kat sini. So jarang lah dia tanya kat situ. Kan, melainkan kalau dia bagi tinggi dia sekian berapa, kan, mudah sikit lah awak nak kira. Okey. So disebabkan sama, kita boleh tulis E gravity kan sama juga dengan E kinetik. Okey, ini markah yang ke-11. Kelas 10 markah yang ke-11. Okey. Awak tulis ni. Markah yang ke-11. Ataupun awak tulis ini Awak tulis ini pun cikgu bagi markah yang ke-11, iaitu EG ni adalah mgh, E kinetik ni adalah tadi dah kira kat atas. Tadi dah atas tadi dah kira, dah tulis 4.71. Okey, ni pun markah ke-11. Okey. Yang ni pun markah yang ke-11. Ataupun awak tulis 1/2 fx pun sama jugalah. Kan? Okey, markah yang ke-11. Okey, dah dapat ini. Kan, apa kita buat? Kita masukkanlah dia punya maklumat yang kita ada kan, iaitu 4 darabkan dengan 9.81 kan, darabkan dengan H. Yang ni lah tinggi maksimum yang kita nak kira, 4.71. Okey. So dapatlah H dia sama juga dengan 0.12. Okey, markah yang ke-12. Okey. Ini ada kawan awak ni betul jawapannya betul, tak tahulah fahaman dia macam mana. Sama tak faham yang seperti cikgu ajar? Kalau awak sama ni maksudnya betul. Kan, awak berada pada garis yang lurus lah. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya ni? Tak ada aja Okey, so cikgu nak perkan dengan 12 Perkan dengan 12. Sekolah kat mana-mana ruang kosong tepi-tepi ni. Okey, tanda tangan. Tulis tarikh hari ni 7 hari bulan 3 2021. Okey.
Tadi cikgu cakap tak buka kamera, tak berkat belajar pun ramai yang tak buka kamera. Sampai nak belajar je. Okey, ada soalan untuk ni? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya harap awak faham lah. Ini yang paling susah lah ni. Soalan nombor 3 ni memang agak susah sikit lah. Kan, yang lain semua senang-senang je lah. Okey, so perkan dengan 12. Siapa yang dapat 12 per 12? Cuba angkat tangan ni. Angkat tangan pakai ni. Pakai yellow hand ni. Raise hand ni. Raise hand. Dia dapat 12 per 12. Seorang pun tak ada. Amy dapat 12 per 12. Okey, tahniah. Seorang je. Okey. So kalau tak ada, kita pergi yang kedua. Dah dekat pukul 4 ni. Okey, iaitu soalan objektif. So cikgu nak perempuan tutup kamera, lelaki pula buka kamera. Perempuan tutup kamera, lelaki semua buka kamera. Okey, so cikgu akan teruskan sebab cikgu tengah rakam sekarang ni kan. Kalau cikgu lambat-lambat dia kan cikgu kena potong banyak sikit dia punya ni. Okey. Okey, untuk soalan objektif untuk soalan objektif. Cikgu mendapati modul ini kan, ada di kalangan awak ni dia tak sama tau. Ada yang dapat tak sama. Kan? Maksudnya soalan dia lain kan. Okey. Kita tengoklah soalan yang mana satu yang lain nanti kita awak akan ajukan pada cikgu lah kan. Awak akan ajukan pada cikgu kan, supaya cikgu perasan soalan ini tak sama dia punya dengan apa yang cikgu paparkan. Okey. Okey, soalan nombor 1 nombor 1 seorang budak lelaki menolak. Okey, jawapan dia adalah dia tolak ke bawah dia tolak ke bawah kan. So bila dia tolak ke bawah, sebab ada jawapan sini kan, cikgu terus bacalah kan. Okey, dia tolak ke bawah kan. Bila kita leraikan, kita akan perhatikan ni dia tolak ke bawah kan. So bila kita leraikan kan, kita akan perhatikan daya pada FY dia adalah arahnya adalah arah bawah. Kan? Maksud daya tolakan tadi So daya tolakan ke arah bawah, berat pun ke arah bawah. So arah yang sama, so kita akan tambahlah. Kita akan tambah. Okey, arah yang sama kita tambah. Okey. So jawapannya adalah F sin 30 tambahkan dengan mg. Okay, mg ni dia punya berat kan. W sama dengan mg. Yang ini Fy Fy sudut sini berapa? Dia bagi sudut dia kat sini tau. Kan? So kat sini lah sudut 30 kan. So 30 setentang dengan Fy. So Fy ni setentang. So Fy sama dengan apa tu 30 F sin 30. Okey, tambahkan 2 ni. So dapatlah jawapannya A. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 yang tak sama ni. Setakat yang cikgu tahu lah. Okey. Soalan nombor 2 graf. Soalan nombor 2. Okey, cikgu tak tunjuk jawapannya. Soalan nombor 2 ni siapa Zahin Imtiaz, awak jawab apa ni nombor 2? B. Soalan awak sama tak macam cikgu ni? Semua. Sama tapi awak jawab B Cuba tengok pilihan jawapannya. Ni cikgu tengah buka sekarang. Lain cikgu. Lain Saya punya tak ada 1, 2, 3, 4 tu. Oh, tak ada. Okey, tak apa. Okey, kalau tak ada cikgu bacakan yang ni dahulu Okey, ini merupakan satu bentuk soalan baharu Sebenarnya dalam agama Islam awak dah jawab macam ni. Yang ini disebut sebagai aneka pilihan soalan aneka pilihan. So pada batch awak ini memang akan ada soalan aneka pilihan seperti ini. Okey. Dia akan datang dengan tak banyak pun, satu soalan je. Kan? Bukan satu soalan, dia 3 soalan. 3 soalan.
Okey. Dia bukan 3 soalan, dia 1, 2, 3. Boleh datang dengan 1 soalan, 2 soalan ataupun 3 soalan. Tapi maksimumnya adalah 3 soalan. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang kedua-dua spring, kuprum dan keluli. Okay, kalau kita tengok ni, yang ini dia cerunnya tinggi. Yang ni cerun rendah. Okay. Bila cerun tinggi, maksudnya K dia adalah tinggi. Bila K tinggi, kan, ingat cikgu cakap dulu, bila K tinggi maksudnya dia, objek itu dia keras. Kan. So bila keras, kan, bila keras, dia punya X-nya akan jadi rendah. Pemanjangannya tu rendah. Okay. Kalau K dia adalah rendah, sebab ni macam mana cikgu boleh tahu K dia rendah? Ini sebab cerunnya ni. Sekarang dia membandingkan di antara kuprum dan keluli. So bila K rendah, dia adalah lembut. Kan? Bila dia lembut, dia adalah, dia punya X-nya akan jadi tinggi. Okay. Ataupun kat sini cikgu sebut dia kenyal. Dia adalah kenyal. Ataupun kita kata kekenyalan tinggi. Kenyal dia kenyal. Kekenyalan tinggi Dia ini kekenyalan dia rendah. Okey. Ingat ni perkataan ni. Keras tu maksudnya apa? Keras tu maksudnya kekenyalan rendah. Keras kekenyalan rendah maksudnya pemalas spring dia tu tinggi. So, bila pemalas spring dia tu tinggi, pemanjangan spring itu akan jadi rendah. Pendek lah. Susah nak memanjang. Sebab apa? Dia keras. Harap boleh dapat apa tu. Ataupun buat salin dulu ni. Salin dulu. Kan? Ambil ni, tulis buat anak panah je ni kan. K tinggi, keras. X rendah, kekenyalan rendah. K rendah, lembut. X tinggi, kekenyalan tinggi. Ini fakta dia. Dia akan bermain dengan perkataan-perkataan ini. So kalau awak tak faham ni, kan, kalau awak tak faham ni, susah sikit lah nak ni. Tak faham ataupun tak ingat. Okey. Okey. So jawapannya, spring kuprum kurang keras. Spring kuprum kurang keras. Spring kuprum kurang keras. Salah. Jawapannya adalah spring kuprum kurang keras. Betul lah kan? Betul lah kan? Betul. Dia lembut lah, dia lembut. Pemalas daya bagi, okey, dia sebut, ada yang sebut pemalas daya, ada juga sebut pemalas spring. Boleh dua-dua itu. Okey. Bagi spring kuprum lebih besar. Betul ke salah? Ini salah. Pemalas ni merujuk kepada kecerunan ni tau. Kecerunan graf. K dia ni dia dapat daripada kecerunan graf. Kalau dia lembut, maksudnya pemalas daya dia adalah rendah lah. Kan? Okay, diameter gegelung kuprum lebih besar daripada diameter gegelung keluli. Okay. Diameter gegelung kuprum lebih besar. Okay, lebih besar sebab lebih besar dia lebih lembut. Kan? Lebih besar dia lebih lembut, betul. Panjang spring kuprum lebih panjang daripada panjang. Ini faktor yang mempengaruhi ingat ni, faktor yang mempengaruhi K ni. K dia akan tinggi. Pemalas spring akan tinggi bila diameter dia, kan, bila diameter spring kecil. Bila diameter K dia tinggi bila diameter spring dia, diameter dawai bila diameter dawai spring tinggi. Lepas tu dia pendek. Ni cikgu cerita yang K dia tinggi. Pendek bila dia pendek. Panjang spring tu pendek. Okey, lepas itu apa lagi? Apa lagi? Diameter spring ni diameter dawai. Lepas tu faktor yang mempengaruhi. Susunan dia adalah susunan selari. Ini yang pemalas spring tinggi Pemalas spring akan jadi tinggi bila dia selari. Okey, lepas itu bolehlah juga sebut dia adalah keras ataupun orang nak sebut kekenyalan. Kekenyalan dia adalah rendah. Ini dia. Bahan.
bahan biasanya kita cerita dalam konteks membanding tau. Kita banding bahan, kena sebut bahan dia apa. Contohnya awak akan kata keluli. Kan, keluli dia tinggi Keluli ni dia tinggi berbanding kuprum. Awak tak boleh kata keluli ni dia pemalas spring dia tinggi sebab kalau keluli dibandingkan dengan misal kata tungsten, misal kata keluli kalau dibandingkan dengan tungsten lagi keras. Nampak? So bila dia nak menyebut tentang bahan ini, dia dalam bentuk membanding antara dua bahan. Okay? Dia tak boleh buat kesimpulan bahawa keluli itu adalah bahan yang keras. Tak boleh. Kuprum pun keras juga. Kalau cikgu bandingkan dengan apa lagi lembut daripada kuprum? Emas contohnya kan. Okay, emas lagi lembut. Okay. Okay. Panjang spring kuprum lebih panjang. Kalau lebih panjang dia lebih lembut Lebih panjang dia lebih lembut. Okey. Betul salah ni? Betul. So jawapannya adalah 1, 3, 4. So jawapannya adalah D. Jawapannya. Okey, jawapannya D. Okey. Ataupun yang satu lagi yang jawab yang tak sama tu kan. Cikgu dah ada ambil soalannya. Ni soalannya. Kan, dia jawab ini ni, yang ni. Gambar sama kan? Okey, gambar sama. Spring kuprum kurang keras daripada keluli. Inilah kan? Pemalan daya bagi kuprum lebih besar. Salah. Diameter gegelung kuprum adalah betul. Panjang spring kuprum lebih panjang. Okey, betul. Soalan minta tidak benar ya. Oh, okey, minta dia tak benar. Tidak. So jawapannya B. Okey, B. Okey. Okey, kita pergi soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan ni sama tak? Berbeza ke tak? Ada yang berbeza tak dengan awak punya soalan? Tak ada So tak ada, jawapannya adalah D, dadu. Okey. Jadi cikgu tak bincang. Okey, nombor 4. Berbeza ke tak? Tak. Okey. Jawapannya adalah A. Okey. Sebuah buku jatuh dari meja. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 ada yang berbeza tak? Sama. So jawapannya D. Okey, kalau berbeza cikgu tak payah tanya Kalau berbeza je awak terus sampuk. Kan? D Okey, nombor 6. Jawapannya adalah 108 Newton. Okey, 108 Newton. Yang ini nak bincang ke tak? Tak. Okey, ini mudah je ni. Tak payah bincang lah. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 jawapannya adalah C 78.53. Okey. Berapakah daya paduan yang bertindak ke atas jaring? Kan? Ini awak pakai apa ni? Awak pakai apa? Kaedah apa awak pakai ni? Kan? Ini kalau kita tengok daya paduan yang bertindak ke atas jaring, kan? Maksudnya daya ni lah ni kan? Daya ni. Kan? Ni kalau cikgu panjangkan, kan? Ni 60 dekat sini. Okey. Ini 60, ini 80. Ini 45 ni. Kan? 45. Sudut ni sama dengan sudut ni. Sudut ni adalah 30. 45, 30 berapa? 45, 75. So 75. Sudut ni berapa? Berapa nilai sudut ni? Ni bukan sudut tepat ni. Ini sudutnya berapa? 105. 105. Okey, 105. Okey. Dah dapat segitiga ni, awak boleh selesaikan menggunakan kaedah apa tu, petua sin petua sin boleh pakai. Awak tak boleh guna kaedah yang cikgu bagi itu yang mana? Yang macam ni. Yang bahagi dua ni.
Tak boleh guna kaedah bahagi 2. Sebab apa? Yang ini dengan yang ini tak sama dia punya nilai dia. Melainkan kalau yang ini 60, belas ini 60, tak betul. Boleh. Tapi daya dia berbeza. So tak boleh. So guna petua sin. Kan? Petua sin adalah yang ini setentang dengan ni kan? Setentang. So AB, ni AB paduan daya lah. AB, kan? AB sama juga dengan sin 105. Okey. Lepas tu ambil lah mana-mana satu. Okey, so, contohnya 30. Kan? So 80 sama juga dengan 80 sama juga dengan sin 30. Okey, ni so dapatlah AB. Ni darab naik atas. Awak darab lah kan? So dapatlah 78.553. Boleh tekan kalkulator tak seorang? Tekan je kalkulator 80 darabkan dengan sin 105 bagikan dengan sin 30. Berapa dapat? Dapat tak 78.53? Weh, lama benar tekan. Cikgu tak ada kalkulator. Dapat lain. Hah? Dapat lain. Tak dapat ke? Apa jawapannya? Dapat lain. Dapat 154. 154 Perpuluhan 548. Cikgu petua sin cikgu salah ke? Kan? Awak tak belajar lagi kan ni segitiga ni kan? Petua sin. Cikgu tengok sekejap Petua sin. Okey, ini petua sin Ni awak akan belajar dalam matematik tambahan nanti sebenarnya. Kan? Okey, petua sin cikgu ambil sekejap, kan. Dia salah. YouTube lah. Siapa saya nak tanya siapa ni? Danish, jawapan kau berapa Danish? Dapat cikgu, dapat. Saya guna cara lain. Maksudnya awak dapat berapa? Dapat 78.53 tu. Awak dapat 78.53. Baik, cikgu salah ke apa? Okey, kita tengok sekejap. Ini petua sin. Satu lagi awak boleh pakai kaedah ni gunakan apa tu? Awak boleh gunakan kaedah apa tu? Lukis awak lukis pun boleh. Kan? Okey, petua sin tengok Ni petua sin. Okey. AC kat sini. AC sama juga dengan Adam. Ini A, ini C, ini B. Kita ada sudut kat sini Sudut theta lah contohnya kan, theta. Sudut theta. AC sini, ni adalah AC. AC bagikan dengan sin ABC, sudut yang ni. Okey, betul. Setentang, dia ambil setentang. AB sini. So sudut dia adalah ACB. Kan, sudut yang ni. Betul lah, cikgu ambil. Dia memang ambil setentang. Kan? Okey. Kenapa cikgu salah pula ni? Kan? Macam mana cikgu boleh salah ni? Segitiga daya cikgu. Kalau cikgu tengok yang garis tengah tu anak panah dia akan jadi segitiga daya dia tak kena.
Semula. Kalau tengah tu daya paduan dia ditarik ke bahagian sana kan. Sebab dua daya tu dah tertumpu. Daya paduan pun akan ke sana. Jadi kalau cikgu buat segitiga daya tadi, patutnya yang tadi tu pun akan ada satu daya yang akan tertumpu juga. Oh, tapi nilai dia lebih kecil daripada 78.53 lah. Dia lebih kecil. Okey, kalau kita tengok dia macam ni. Kan? Ni kalau cikgu panjangkan dia, kan? Okey, ni 80 Newton. Okey, ni cikgu panjangkan dia, kan? Kan, cikgu panjangkan dia ni, yang ini dia jadi, yang ini adalah 60 Newton. So dekat mana daya paduan dia? Dekat tengah-tengah ni lah kan? Okay, daya rintangan air yang bertindak ke atas jaring ialah 30 Newton. Oh, ada satu lagi maklumat ni 30 Newton. Okay. Berapakah daya paduan yang bertindak ke atas jaring? Okay, sudut ni 45, sini 40, 45. Kan? So sini adalah 80. Kan? Ini 30. Kan, 30. Siapa dia ni? Kau kira macam mana? Cuba kau cerita sikit. Kau boleh share screen tak? Saya pakai handphone tu. Cikgu pun pening. Cikgu mana nak ni? Okey Dennis, cuba cerita cikgu sketch kat sini ya. Boleh? Boleh. Okey. Mula-mula tiga-tiga yang dekat 45 darjah dengan 35 darjah. Sekejap. Cikgu bunyi pun tak kena. Okey. Segitiga yang 45 darjah dengan 30 darjah tu saya buat jadi segitiga bersudut tepat. 80 Newton tu jadi hypotenuse. Newton ni kau jadikan dia hypotenuse. Kenapa 80 Newton ni jadi hypotenuse? Sebab saya nak cari yang tengah-tengah tu. Nilai yang garis putus-putus tu. Okey. Nak dapatkan garis putus-putus ni. Yang ni mana? Yang ni macam ni kau buat? Macam tu? Dia bersudut tepat. Ni sudut 90 darjah lah. Itu 90 darjah. Okey. Sini 80. Kan? Sini sudut 45. Okay, yang ni sebenarnya apa dia? Yang ni mewakili apa? Saya tak tahu. Saya tak tengok pun benda tu. Saya terus cari pakai nilai tu. 80 cos 45. Kau dapatkan nilai ni lah kan? Nilai ni lah awak dapatkan kan? Okey.
Dah dapat nilai tu? Saya buat untuk saya buat macam tu tapi yang sebelah sana pula. Okey, buat yang sebelah sana pula. Kan? Jadi dia hypotenuse lah. Kan, jadi jadi hypotenuse. Okey. Lepas tu dapatlah nilai dia daya dia kan, daya yang kedua. Ni yang pertama tadi, yang kedua. Okey, lepas tu? Saya tambah. Okey, awak tambah. Okey, lepas tambah 1 tambah 2. Saya tolakkan dengan 30 Newton sebab 30 Newton tu dia arah bertentangan. 1 tambah 2 tolakkan dengan 30 kan. So dapatlah dia punya ni. Okey, okey. Okey. Mungkin sebab dia ada bagi garis putus-putus ni kan. Betul juga bila dia bagi garis putus-putus ni maksud dia nak gambarkan bahawa dekat tengah-tengah itulah dia punya daya paduan yang wujud. Okey. So si Danish ni dia akan buat jadikan yang satu daya kiri kanan ini jadikan dia sebagai hypotenuse kan. Okey, kemudian kita leraikan dia untuk kita dapatkan yang segaris dengan garis putus-putus ni kan. Maksudnya yang datang daripada 80 Newton, kemudian yang datang dengan daripada 60 Newton kan. Kita campurkan, lepas tu kita tolakkan dengan 30, so akan dapat dia punya jawapan ni lah, iaitu 78.53. Okey. Tapi cikgu masih belum puas hati lagi. Kan, sebab sepatutnya cara cikgu buat tadi pun sebenarnya patut betul kan, menggunakan kaedah sin kan. Sekali lagi cikgu test kan. Ni panjang kan, yang ni 80 kan. Sengit sikit kan, sengit sikit 80 kan. Yang ni dia akan pindah ke sini kan, 60, 80 kan. So kalau sini 45 kan, 45 sini 45 kan, 45 Cikgu padam ni. Okey. Tadi awak dah mungkin dah salin kot kan. Okey, tapi cikgu sebab cikgu tak puas hati ni kan. Okey, ini daya paduan dia kan. Okey, ini dia punya daya ni kan. Yang ini cikgu pindah dia ke sini. Okay, yang ini 60 Newton ni cikgu pindah sini 60 Newton. So yang ini adalah 80 Newton. Sudut ni panjang macam ni kan. Panjang macam ni, so sudut ni 45 kan. Yang ni berapa sudut ni? Kan. Ni segaris dengan ni, nak buat segaris dengan ni, so yang ni adalah 30 darjah. 30 campur 45 75. 105. Okey, betul lah ni. 105 kan. So 105 setentang kan. Ini AB lah contohnya kan. AB sama juga dengan sin 105 sama juga dengan, cikgu ambil 45 lah kan. 45 setentang ni kan. So 60 sin 45. Cuba tekan kalkulator ni. So AB ni pindah sebelah. So dia jadi 60 darab sin 105 bahagi sin 45. Berapa? 81. Dapat 81 kan. 81.96. 81 tolak 30 dah jadi 81.96. Tolak 30 dah jadi 50 lah. Jawapan A lah. Jawapan A lah.
Dah kalau tolak 30 51.96 kan. Hai. Bonus ni bonus. Tapi kenapa yang ni 60 jadi panjang? 60 ni panjang, 80 pula pendek. Kan? Dia dari paduan dia mesti paling panjang macam tu. Kan? So ni 45. Kan 80. Okey, tak apa, ini cikgu akan tengok balik. Tapi kaedah yang apa tu, siapa tadi? Danish buat tadi pun boleh dikategorikan betul jugalah. Kan? Tapi cikgu masih belum puas hati lagi. Sepatutnya kaedah menggunakan pertuasin ini pun sepatutnya betul sepatutnya. Kan? So kita boleh guna 3 kaedah tu. Yang minggu lepas ni, awak tengok balik video yang minggu lepas, kan, macam mana kita nak dapatkan apa tu daya paduan tu. Okey. Okey, nombor 8. Okey. Nombor 8 jawapannya B. Okey. Nombor 8 B. Yang tadi kita stick dengan jawapan 78 C tadi jawapannya. Okey, nombor 9. Okey. Nombor 9 jawapannya 125 C. Ini pun tak susah sangat, spring. Okey, nombor 10. Okey. Ini pun senang je ni. C jawapannya. Okey. Nombor 11. 11 jawapannya C. Bersamaan dengan 200,000 Newton. Okey. Nombor 12. Kan. Ini apa ni? Dia berada dalam keadaan keseimbangan dalam keseimbangan dia mesti apa? Dia mesti rotate macam nilah. Kan macam ni kan, kita tengok kan dia tertumpu pada satu titik. So ni salah. Ini pun tertumpu ni pada satu titik, salah. Ini macam betul, dia pusing. Yang ni pun dia pusing juga. Dua-dua ni betul. Kan? Tapi yang mana satu yang betul? Awak tengok dia punya simbol dia ni, yang mana satu yang mana satu yang betul. Okey. Kalau tengok Z mendata, Z. Arahnya salah. Sepatutnya arahnya belah sana. So yang ni salah. So jawapannya C ya. Okey, nombor 13. Okey. 13 jawapannya D QS. Ini macam sama tak ada yang berbeza Okey, nombor 14. Obey Hooke law. Okey. AO jawapannya A jawapannya. Okey, nombor 15. Ini macam ada yang tak sama juga rasanya. Kan? Soalan cikgu pilihan jawapannya ada 3 je. Kan? Ada yang mungkin pilihannya sampai 4 kan? Ada tak? Ada cikgu. Ada kan? Ada. Okay. Yang ni dia kata dia constant height kan? Okay. Constant dia punya height ni, tapi dia memecut pada pasal ni dia memecut kan? Okay. Maksudnya kalau kita nak bandingkan constant height ni, maksudnya dia bergerak mendata je. So U ni kan, U adalah sama juga dengan W. Ini satu kan. Tapi yang ini dia memecut ke depan, dia kata. So bila memecut ke depan, so F ni dia mesti lebih besar daripada G. Okay. So awak tak boleh bandingkan yang tak sama paksi. Contohnya awak bandingkan U dengan G. Ini tak boleh bandingkan. Okay. Kalau kita nak banding ni, kita bandingkan dia sepaksi saja. Okay. Tengok, so mana satu jawapan yang betul ni? Okay, yang inilah. F sama dengan G, salah F dengan G salah. U sama dengan lebih kecil daripada W, salah. Sepatutnya U adalah sama dengan W. So jawapannya B. Okay. Boleh? Okay, perkan dengan 15. Okay. Tulis tarikh, tanda tangan, tulis tarikh hari ini. 7 hari bulan 3. Nur Hakim, awak dapat berapa ni per 15?
10. 10. 10 per 15. Adik dapat berapa Adik? Per 15 ni? 14. 14. Awak salah nombor apa? Nombor 9. Nombor 9. Okey. Sebab kau salah nombor 9, cikgu tengok kejap nombor 9 ni. Kan? Ikutlah soalan dia salah ke apa? Jawapan dia salah kan? Okey, spring yang berbeza diregangkan. Okey, jika panjang asal spring X dan Y ialah 10. Kan? Panjang asal dia 10 Dia dah sebut tu panjang asal dia 10. Berapakah panjang PQ? Berapakah panjang PQ So panjang asal dia 10. Berapakah mana ni? Berapakah panjang PQ? Okey, 10 ni apa? 10 ni adalah panjang spring asal dia. Okey. Panjang spring X, panjang spring Y. Maksud 10 ni adalah panjang asal dia. Okey. So sekarang ni kita nak tengok pemanjangan untuk spring X berapa, pemanjangan untuk spring Y berapa. Kan dia punya X. XY yang ini adalah XX. Okey. Okey, so berapa Okey, so kalau 1 kg X ni dia akan memanjang sebanyak kan, X ni dia memanjang sebanyak 10 cm. Okey, 40 tolak salah. Dia dah jadi 30 kan? Dia dah jadi 30, panjang asalnya berapa? Panjang asalnya 10 kan? So 30 tolak 10 jawapannya 20. Kan? So kat sini ni adalah 20 panjang untuk X. Tapi bagi 1 kg. Betul? Okey, bagi 1 kg. Sekarang ni dia 3 kg. So bila 3 kg darabkan dengan 3. Okey. So dapatlah berapa ni? 3 2 6 60. Okey, itu bagi X. Okey, bagi Y pula. Bagi Y kan 2 kg kan. Dia jadi 40 tolak 10 berapa? 30 kan. Okey, 30. Maksudnya kalau 1 kg berapa ni? Agaknya. Pemanjangan dia. Kalau 2 kg 30. So kalau 1 kg 15. 15. Kan 15. So yang ini adalah 15. Tapi kat sini ni dia ada 3 kg. So darabkan dengan 3. So akan dapat berapa? 45. So 10 campur 10 ni adalah panjang asal. 60 bagi pemanjangan X. 45 bagi Y. So campur 5, 10, 125. Okey, betul lah jawapannya. Okey, boleh ni adik? Boleh. Okey. Habis. Ada ke tak soalan yang nak dibangkang dalam untuk soalan objektif ni? Tak ada Cikgu nak tengok soalan 15 je. Soalan 15. Kenapa dengan soalan 15 ni? Nak tengok aja. Yang 4 pilihan jawapan cikgu tak pastilah, tapi dia punya ideanya macam ni Ideanya yang ni, sama ada yang ni ataupun yang ni. Yang ada modul yang salah. Ayolah. Maksudnya awak tengok jawapan itu bergantung kepada ni. Maksud ada 2 soalan salah dalam modul ni. Kalau soalan nombor 2 dengan soalan ni. Nombor 15. Okey. So kalau okey, cikgu rasa dapat setengah ni. Okey, cukup lah kot. So kita hanya sempat soalan objektif dengan soalan 1.4 je tadi. Okey. Dengan soalan tadilah yang cikgu tak puas hati tadi kan. Okey, nanti cikgu akan cek balik lah. Kan, soalan cikgu tak puas hati dia. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh. Lain-lain soalan? Tak ada. Tak ada je. Tak ada. Tak
ada soalan struktur tu nantilah tengoklah bila tahu nak bincang ni. Minggu depan mungkin Cikgu Mas kot, Cikgu bertugas luar kawasan lah. Okay. Okay, so kita akhiri dengan Isyad, nak cakap apa Isyad? Kau macam nak cakap sesuatu je. Tak ada. Tak ada. Okay, so kita akhiri dengan okay, kedatangan hari ni cikgu rasa awak tak perlu isi e-hadir tu. Kedatangan awak pada hari ni cikgu bergantung kepada Google Form yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Okay, so awak isi markah. Dia ada markah tu nanti markah 1.4 kan, UK 1.4 dengan soalan objektif ni Soalan objektif ni berapa awak dapat. Okay. Itu je. Okay, so kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Cikgu.